Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok pengelasan tumbuhan. Okey, tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan yang besar, iaitu tumbuhan tidak berbunga dan juga tumbuhan berbunga. Untuk tumbuhan tidak berbunga pula, kita ada tiga jenis, iaitu lumut, paku pakis dan juga conifer. Tumbuhan berbunga pula hanya ada dua jenis, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Kita akan tengok tumbuhan tidak berbunga dulu. Sebelum kita tengok contoh, adalah sangat penting kita faham dulu apa dia vascular. Untuk tumbuhan tanpa vascular, bermaksud tumbuhan jenis ini dia ringkas dan kecil dan dia tak ada sistem vaskular. Apa maksud sistem vaskular? Sekejap lagi Cikgu Teo akan jelaskan ya. Tumbuhan vaskular maksudnya dia adalah dia mempunyai sistem vaskular. Jadi apa dia sistem vaskular? Sistem vaskular inilah yang akan mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan tu. Dan untuk tumbuhan jenis vaskular, kita boleh kenal pasti akar, batang dan juga daun dia dengan senang. Untuk tumbuhan tanpa vaskular, sebab dia ringkas sangat, susah sikit kita nak cari mana akar dia, batang dan juga daun dia. Jom kita tengok contoh. Tumbuhan tidak berbunga jenis lumut. Kita tengok gambar. Jadi tumbuhan jenis ini dia ada spora. Dia membiak dengan menghasilkan spora. Dan boleh tak kita nak kenal pasti mana daun dia, mana ada batang dan juga akar dia? Susah sikit kan? Jadi lumut adalah tumbuhan bukan vaskular. Macam mana pula dengan paku pakis? Kalau awak tengok gambar sebelah bawah ni, di belakang paku pakis ni, belakang daun dia, kita boleh nampak bintik-bintik kecil ni. Ini adalah spora dia. Jadi sama seperti lumut, dia membiak dengan menghasilkan spora. Untuk paku pakis, senang kita nak cari mana batang dia, mana daun dan juga akar dia. Jadi, lain daripada lumut, paku pakis adalah tumbuhan vaskular. Jenis ketiga, conifer. Conifer ni salah satu contoh yang baik, ialah pokok Christmas. Pokok yang sangat besar. Kalau awak tengok musim Christmas, dekat setengah rumah ada pokok Christmas kan? Mereka akan gantung jenis decoration jenis ni. Rupa bentuk dia macam lebih kurang macam ni. Itu adalah cone. Itu adalah cone. Tumbuhan conifer ni dia membiak dengan menghasilkan cone itulah. Dan senang juga kita nak kenal pasti batang, daun dan juga akar dia. Jadi tumbuhan conifer adalah jenis vaskular. Seterusnya kita akan tengok tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga dia seperti nama dia, dia ada bunga, dia hasilkan bunga. Kenapa? Sebab bunga itu akan menjadi buah dan dalam buah ada biji. Jadi kalau awak tengok gambar yang ada dekat skrin ni, bunga ni dia akan ini adalah pokok bendi. Bunga ni akan jadi buah bendi. Dalam bendi ada biji. Dan setiap biji ada cotyledon. Apa tu cotyledon? Cotyledon ialah makanan yang disimpan oleh biji ini supaya boleh digunakan apabila biji ini bercambah. Jadi kalau dalam biji itu ada satu je cotyledon, maka tumbuhan ini boleh dimasukkan ke dalam kumpulan monocotyledon. Mono maksudnya satu. Kalau ada sepasang, ada dua cotyledon, kita masukkan dia dalam kumpulan dicotyledon. Kita tengok tumbuhan monocotyledon dulu. Seperti nama dia, dia hanya ada satu cotyledon. Contoh yang sangat baik ialah jagung. Kalau kita tengok satu biji jagung ni, kalau kita kupas, dalam tu ada satu bahagian saja, ada satu cotyledon saja. Kalau kita tengok pokok dia,
Pertama sekali kita tengok daun. Daun dia tengok corak ni. Corak ni macam garis lurus selari kan. Jadi daun untuk monocotyledon adalah daun berurat selari. Dan juga kebanyakan pokok jenis monocotyledon, pokok dia berbatang lembut. Dia batang jenis warna hijau ni. Okey. Dan kalau tengok akar dia berserabut. Okey, dia adalah jenis akar serabut macam yang ditunjukkan dalam gambar ni. Apakah contoh tumbuhan berbunga jenis monocotyledon? Okey, kita ada contoh pokok padi dan pokok jagung. Kita tengok pula apa dia dicotyledon. Okey, jadi untuk dicotyledon, biji dia ada 2 cotyledon. Contoh kacang. Okey, dalam satu biji kacang ni, dalam tu ada 2 bahagian. Kita boleh kopek kan. Okey, so 2 bahagian ini namanya cotyledon lah. Setiap satu ni cotyledon. So dalam satu biji tu ada 2 cotyledon, maka dia tergolong dalam dicotyledon. Okey, macam mana pula dengan pokok dia? Sama juga, kita tengok daun dia dulu. Okey, corak daun dia macam jala. Okey, so untuk tumbuhan dicotyledon, daun dia berurat jejala. Batang dia pula berkayu. Okey, berbeza dengan monocotyledon. Dan akar dia berakar tunjang. Maksudnya dia ada satu akar yang utama. Lepas tu ada akar kecil-kecil yang tumbuh daripada akar yang utama tu lah. Jadi dia berakar tunjang. Okey, kalau monocotyledon, akar dia serabut, ya. Kena ingat, okey. Contoh tumbuhan dicotyledon, kita ada pokok tomato dan juga pokok durian. Jadi itu sahaja untuk pengelasan tumbuhan. Sangat senang kan? Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.